Al-Quran dan maksudnya ada dalam surah Al-Fatihah, dan di pertengahan Fatihah ini Maliki Yaumiddin, ini di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini. Di antara Allah Taala surah Al-Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pada ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak ciptakan manusia, nak buat manusia, nak ciptakan manusia daripada tanah ini, berkata malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima. Adakah kau nak ciptakan manusia yang selalu menumpahkan darah, yang selalu merosakkan bumi, yang selalu melakukan kefasikan di atas muka Allah Subhanahu wa taala? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni sentiasa bertasbih kepada kamu, sentiasa bertakdis kepada kamu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah Taala menyebut, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Aku tahu apa yang mana yang kamu tak tahu. Apa yang manusia tak tahu, apa yang malaikat tak tahu pada ketika itu, ya manusia melakukan kerosakan, manusia melakukan dosa, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, itulah peranan pemerintah, pemeranan khalifah. Apabila manusia melakukan kerosakan, melakukan kefasikan, melakukan dosa, maka pemerintah mengambil tindakan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghukumkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala hukum dalam Al-Quran. Maka pada ketika itu dapat kamu lihat, disitulah kebenaran itu. Bagaimana kebenaran Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia sebagai khalifah. Maka bagaimana manusia yang ada ilmu itu mentadbir dunia ini sebagai amanah aku, karena mereka ini akan persoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Dan kita ingat bagaimana khalifah-khalifah yang lalu. Di antaranya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana beliau memerintah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintah bagaimana beliau dapat membenteras kemiskinan sehingga tidak ada orang yang miskin dalam pemerintahan beliau. Yang miskin hanya dia saja. Orang kita Allahu Akbar jadi pemimpin, jadi pemerintah lagi segan. Tak payah fikir hak atas, tengok hak bawah pun jadi. Baru JKK, tak sampai depan pintu. Tak sampai depan pintu. Hak rumah fakir miskin yang sengit, rumah Tok Siap, rumah Tok Bilal, biar pian. Rumah Tok Bidan, macam-macam tu. Hak tu biarlah sengit pi, asalkan aku senang. Lepas dah habis kok ni, kono pula. Bagi ada jalan mereka nak masuk rumah dia, Allahu Akbar. Adakah ini tujuan kita menjadi pemimpin? Sedangkan setiap pemimpin itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu sebagai pemimpin dan setiap kamu akan ditanya di atas apa yang kamu pimpin. Kita memimpin macam mana? Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin dalam diri kita. Kita ni dalam diri kita ni ada sebuah kerajaan. Dalam diri kita ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki ada rakyat yang cukup banyak. Ada rakyat yang bernama mata, ada rakyat yang bernama hidung, ada rakyat yang bernama mulut, ada rakyat yang bernama telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Siapakah pemimpinnya? Pemimpinnya itu hati. Ala wahyal qalbi, Nabi sebut. Iza salaha salaha jasadu kullu wa iza fasada fasada jasadu kullu. Apabila rosaknya hati itu, maka rosak seluruhnya. Apabila baiknya hati itu, maka baiklah seluruh badannya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala akan persoalkan dalam diri kita. Kita mentadbir kerajaan dalam diri kita macam mana? Kita mengurus takbir dalam diri kita tidak mana?
Bagaimana kita mengurus tangan kita, bagaimana mengurus mata kita, bagaimana mengurus mulut kita, bagaimana mengurus kaki kita yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ini amanah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat setelah awal tahun hari itu, apabila buat satu perbicaraan di Kuala Lumpur, kes Anwar Ibrahim, seorang orang tua, orang Kedah, yang mana dia terkenal dengan fakih. Allahu Akbar. Umur 80 lebih. 80-an umur himpunan tak mana ada dia. Nah, pakai songkok, ada lambang di kepala dia tu, bawa payung, pakai kena hitam. Bila turun ke hari itu last, bila turun sebut kata selesai ke itu, turun dia kata aku dah selesai tugas aku mau pulang. Dia balik rumah dia, kita lihat bagaimana orang yang baik. Dia balik rumah dia, pergi ke rumah anak dia jatuh stroke hari ini, esok mati. Tapi nak mati itu Allahu Akbar, Allah Ta'ala cerita awal. Walaupun dia mati itu hari ini, dia balik, esok tu dia mati. Allah Ta'ala susun, Allah Ta'ala Maha Kuasa, dia susun daripada awal. Walaupun ada petanda-petanda dia sebut bahawa aku nak mati dah. Aku nak mati dah. Dia mati pukul 10.30 malam. Orang tahu kata dia ni mati pukul 10 pagi. Dah heboh dalam internet kata dia mati dah. Pukul 10 pagi nak mati malam lagi. Orang Kuala Lumpur, orang Johor semua, dia ni orang terkenal sikit. Pakat turun dekat penuh. Saya dapat berita tengah saya kuliah, tengah saya usrah malam tu. Lepas maghrib nak kata Pak Teh dah meninggal. Terus tak jaga banyak, start kereta pi tak mati lagi. Alhamdulillah dapatlah bersama dengan dia Syah. Itulah kali pertama saya berjabat tangan dengan dia. Dan lepas itu dia mati. Pukul 10.30 malam lebih kurang dia mati. Mayat dia masa esok pukul 11 pagi esok baru mandi. Lepas mandi pucuknya mayat masih panas. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa ucapan ulama-ulama yang hadir pada hari itu? Pak Teh dah selesai tugas amanah Allah Ta'ala beri kepada dia sebagai khalifah dalam diri dia sendiri, sebagai khalifah juga memimpin anak murid dia. Bagaimana diri kita telah selesai ataupun tidak khalifah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita. Tanya dari kita dah selesai ataupun tidak khalifah yang Allah Ta'ala amanahkan dalam diri kita. Bila selesai dalam diri kita, baru keluar yang kedua, iaitu khalifah dalam rumah tangga. Selesai khalifah dalam rumah tangga, boleh mendirikan rumah tangganya. Bukan sekadar baitul muslim, tapi kita nak jadikan baitul da'wah. Ini kita nak. Baitul muslim, rumah tangga orang Islam saja. Hak tu tak apa-apa lagi. Kita nak baitul da'wah. Rumah kita menjadi medan dakwah kita. Setelah selesai kita diperingkat rumah tangga lebih tinggi lagi, iaitu dalam qaryah atau dalam kampung kita jadikan juga, iaitu qaryatud dakwah. Kampung yang mana yang kita dakwah. Jadi kami di Baling, kami ada usrah peringkat kampung. Setiap kampung ada usrah, setiap kampung ada usrah. Ada pengajian ilmu, ada pengajian ilmu. Bukan sekadar kita dapat tu, kita nak juga kuasai daerah. Bila kita dapat kuasai daerah, kita nak jadi pula, iaitu muhafadhatul dakwah. Kita nak jadi juga mantiqah dakwah. Sebuah daerah dakwah. Kami di Baling setiap hari Rabu buat majlis ilmu di tengah-tengah dataran ilmu. Satu tempat lapang dalam Baling tu nama dia dataran ilmu. Tengah hari pasang tengah hari Rabu tu, iaitu ada pekan hari Rabu tu, tengah-tengah pekan hari tu kita buat kuliah. Kita nak macam ni, wujudkan, iaitu daerah dakwah. Begitu juga di peringkat yang lebih besar, iaitu peringkat negeri. Kita nak jadi juga sebagai negeri dakwah. Dan di Kedah buat di Seri Mentara, rumah menteri besar nyari, Perak juga, lagu tu buat hari tu. Walaupun tak
alhamdulillah dapat juga kita laksanakan di peringkat Perak. Ada juga kita sempat buat, iaitu negeri dakwah. Walaupun mereka tiru, biar tu. Kan? Begitu juga di Kelantan, kita lihat bagaimana pemimpin sendiri, menteri besar sendiri memberi kuliah setiap hari Jumaat di tengah-tengah pekan kota baru. Sehinggalah kita dapat menguasai negara, pemimpin negara memberi kuliah, menjadikan negara sebagai baldat dakwah. Negara untuk kita berdakwah juga. Pasal itu politik kita bukan untuk kita nak kepada kuasa, tetapi kita nak kepada mudah untuk kita berdakwah. Kalau kita dapat kuasa, Allahu Akbar, tak perlu saya bermundar-mandir daripada Bali mai ke Perak. Nah, makan masa 2 jam lebih, hampir 3 jam balik nak mai ke Taipei. Nah, tak perlu saya mai sini kalau kita jadikan dia itu negara dakwah. Terus ke mana? Tak payah duduk di Bali, duduk di Kuala Lumpur. Nah, terus live dalam televisyen. Setiap hari, setiap kuliah kita terus live dalam televisyen. Orang buka televisyen di rumah semua boleh tengok. Satu kami di Kuala Lumpur, walaupun tak sempat kami nak buat di peringkat ni, di Kuala Lumpur pun jadi. Kita buat di Kuala Lumpur ni saja, kita buat live. Nah, dalam Kuala Lumpur buat stream. Kuliah Masjid Kuala Lumpur setiap malam kita buat live. Nah, siapa-siapa nak tengok boleh, di mana-mana tempat pun boleh. Orang yang tak main ngaji pun boleh. Dalam tu pun kita tengok, alhamdulillah masjid pun penuh. Nah, dan benda ni yang kita nak. Nah, sebagai ini amanah Allah Subhanahu wa taala, tak ada jalan yang lain untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan jalan dakwah kita, dengan jalan tarbiyah kita, barulah kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, baru bolehlah kita nak melaksanakan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai pemerintah, sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar yang disebut Maliki Yaumiddin. Panjang kalau nak sebut berkenaan Maliki Yaumiddin ini. Nah, di antara yang disebut oleh Syekh Qutb, iaitu dalam kitab Tafsir fi Zilalul Quran. Baik untuk kita. Masya-Allah, orang yang ada modal dari segi ilmu tak rugi sambil-sambil kita mengaji, sambil-sambil kita balik baca. Baik untuk anak-anak kita juga baca. Dan terjemah dalam bahasa Melayu pun ada, iaitu kitab Tafsir fi Zilalul Quran, daripada surah Al-Fatihah sampai surah Ibrahim, kata salah ingat saya, yang mana yang disusun oleh Syekh Qutb, iaitu dengan penuh tarbiyah, sebagai tarbiyah orang yang mana yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat habis, iaitu berbentuk tarbiyah ini sekadar surah Ibrahim saja. Kalau salah ingat saya, lepas tu Syekh Qutb dihukum gantung. Nah, oleh iaitu rejim sebelum daripada rejim Zionis Husni Mubarak. Nah, pemerintah yang zalim menghukum iaitu Syekh Qutb rahimahullah ta'ala dan berapa orang pejuang-pejuang lagi yang gugur sebagai syahid Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakat-bakat belilah. Nah, yang mana yang mampu boleh beli, tak mahal. Kalau kata yang pokok macam saya ni, dalam RM1,500 je. Sebelah jadi. Nak mahal lagi, tobok yang kedua ada tebal sikit, warna pun cantik, hijau terang. Harga dia RM3,000. InsyaAllah bolehlah yang mana pun supaya kita balik baca rujuk untuk jadikan Al-Quran ini sebagai motivasi hidup kita. Nah, bukannya kita nak pakai Quran ni mati pun nak pakai. Nah, Quran ni kita pakai mati tak jadi. Kita nak jadikan Al-Quran ni sebagai motivasi sepanjang kita hidup di atas dunia ni. Apa yang kita nak buat ni? Ni mati baru nak baca Quran. Allah Alam nak teping macam mana. Dia kalau ke kampung saya tu mati baru pasal nak baca Quran. Dia tak baca, anak tolong baca. Tu pun kalau reti. Kadang nak baca surah Yasin, ambil Quran nak besar, cari Yasin pergi orang kapan mayat, tak jumpa Yasin tak. Punya tak reti orang buat Quran, orang suruh ngaji Quran tak mau. Allahu Akbar, ni cukup sedih. Tak tahu nak buat apa dah, nak baca Quran pun tak reti. Pasal Quran lah Allah. Ni dia kita lihat. Mati baru nak pakai Quran, tak jadi dah. Nak pakai Quran sebelum mati.
Selayaknya orang yang macam tu kalau kata duduk di dunia pun tak mau pakai Quran, duduk kira Hindustan, mati pasal Hindustan lagi, heran tak? Baru kena bayar. Siapa yang duduk di dunia tak mau pakai Quran? Nah, kita kena jadikan kita sebagai dalam jemaah, jadikan Al-Quran sebagai motivasi hidup kita dalam kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sekarang itu untuk kuliah pada malam ini, insya-Allah kita akan sambung iaitu dalam kuliah yang akan datang, iaitu pada bulan 9 insya-Allah akan dirizki oleh Allah Subhanahu wa taala pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita akan masuk pula bagaimana mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengabdikan diri kepada Allah betul ataupun tak, insyaallah di bulan depan kita akan sambung lagi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi sekarang itu untuk kuliah pada malam ni, dan sebelum saya akhiri kuliah pada malam ni, sempatan sikit saya ambil pada malam ni iaitu untuk melancarkan remajihan untuk sekolah saya, Pusat Bimbingan Nur yang saya sebuah di Kelantan selama 3 tahun dah. Dan insya-Allah yang mana seperti apa yang saya sebut di bulan Ramadan lalu untuk kutipan pelikatin. Nah, tak cukup-cukup. Insya-Allah pada malam ni kalau tuan-tuan dan puan-puan minta Allah sekalian kalau boleh tolong mencukupkan dia. Alhamdulillah. Nah, untuk membantu kita, bukan bantu saya tapi membantu dalam perjuangan menegakkan agama Allah ini, sama-sama kita berjuang untuk sama-sama kita kongsi untuk melahirkan kader-kader pejuang-pejuang yang pelapis-pelapis ulama untuk berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala secara insya-Allah. Nah, di belakang saya pun hari tabur saya akan kabut insya-Allah. Kalau boleh belakang lagi belum 4 sejadah sah, sama-sama lah kita bagi sikit, bagi banyak, tidak masalah. Nah, insya-Allah bukan ada tujuan apa untuk kita sama-sama membantu iaitu sekolah itu sebuah institusi pendidikan sekolah agama insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ta'ala nafsuhal 'arifin kama fadaltaha 'ala anbiya'i wa awliya'ika mutaakhirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik. فاستغفر الله مرابطتها وأدم مهدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدرها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيي معرفتك وأمتها على شرطي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين. تكبير.